Now ni tak ya. Asimilasi. Apakah itu asimilasi? Asimilasi adalah peranan memerihalkan peranan sistem peredaran dalam asimilasi makanan, membincangkan fungsi hati. Okay. Alright. And then fungsi hati dalam asimilasi makanan tercena, metabolisme makanan tercena, menyimpan nutrien, penyimpanan nutrien, ni typo 2 kali ni, dan penyah toksinan. Senang kata macam ni. Tadi ingat tak? Kalaulah episod kedua kita cerita pasal proses penyerapan, episod tu berlaku kat mana? Episod tu berlaku dekat villus. Dekat villus kat mana lebih spesifik tadi? Adalah dia akan masuk dekat dalam bahan-bahan nutrien yang tercena tu akan masuk kapilari darah dan juga laktil. So sekarang asimilasi ni lokasinya berlaku di mana? Dia berlaku di tempat tau. Dia berlaku di hati dan satu lagi di sel badan. So ini episod 3 tau. Episod 3 berlaku kat mana? Hati dan sel badan. Dia ada 2 tempat lokasi yang berlaku. Okey, marilah kita. Sebelum tu kita tengok dulu fungsi hati. Sebenarnya hati ni adalah organ untuk menyah toksinkan bahan-bahan toksin dalam badan kita. Okay. So kalau basically sebenarnya awak tak minum air detox pun tak apa. Sebab sebenarnya nak bayangkan bahan dalam badan kita, kita dah ada organ yang boleh detox, yang boleh buang toksin dalam badan kita, which is hati. Alright. So dalam proses ni hati ni, sebab itulah kat sini awak boleh baca proses pendiaminaan. Dia akan tukar asid amino berlebihan kepada urea untuk dikumuhkan melalui air kencing. Ni, menyah toksin. Dia nak menyingkirkan toksin daripada darah. Menyimpan nutrien. Tempat fungsi hati ni adalah untuk menyimpan glukosa berlebihan yang ditukar menjadi glycogen. So ini adalah fungsi hati. Fungsi hati basically ada 4. Metabolisme makanan tercena nombor 1. Proses pendiaminaan untuk proses membuang asid amino berlebihan. Ketiga, penyah toksin. And then keempat, penyimpanan nutrien. Ni boleh tengok buku teks, okay? Alright, so saya tak bincang yang ni. Saya pun tak bincang yang ni. So, asimilasi. Marilah kita teruskan. So, tadi saya dah cakap. Asimilasi ni, actually dia berlaku 2 tempat. Kita nak bayangkan tadi. Asid lemak, tadi dia pergi usus kecil, dia lalu mana? Dia akan lalu laktil kan? Actually, laktil ni nanti akhirnya akan bersambung dengan sistem peredaran darah kita. Okay, alright. Kalau yang ini awak nampak, yang ini kita punya glukosa dengan asid amino ni, dia akan pergi ke hati melalui apa? Vena portal hati. Cuma awak nampak tak kat sini? Kalaulah awak perasan, kalau sini nama dia tetap glukosa dengan asid amino. Yang ini elok-elok dah pecah kan tadi, asid lemak dengan glycerol. Kemudian awak tengok dia akan jadi lipid balik. Okay, so macam mana boleh jadi lipid? Sebab asid lemak dengan glycerol ni nanti dia akan mengalami kondensasi. Elok-elok masuk laktil tu jadi asid lemak kan? Asid lemak dengan glycerol nanti masa proses dia nak sampai ke sel badan, asid lemak dengan glycerol akan mengalami kondensasi menjadi menjadi lipid semula. So marilah kita tengok proses asimilasi. Proses asimilasi ni kita dah cakap tadi kan. Alright, asimilasi kalau dekat hati dia berlaku hanya pada dua nutrien saja, which is asid amino dan juga glukosa. Senang kata asimilasi ni dia berlaku untuk 2 jenis nutrien. Okey, hanya untuk asid amino dan glukosa. Kalaulah untuk lipid, dia tak berlaku dekat hati. Asimilasi tu. Proses asimilasi untuk lipid hanya berlaku di sel badan. So sel badan ni lipid. Okey, kalau hati, alright, dia berlaku untuk asid amino AA dan juga glukosa. Kalau sel badan lipid, glukosa plus lagi satu adalah asid amino. Alright. Nampak tak? Sel badan asimilasi untuk 3 nutrien. Lipid, glukosa, asid amino.
Kalau hati dua saja, asid amino dan glukosa. Marilah kita tengok nasib. Apakah nasib yang akan berlaku terjadi kepada asid amino dan juga glukosa? Marilah kita tengok nasib. Okey. Nah, yang berlaku di sini, alright, kalau awak tengok sini, apakah yang berlaku pada asid amino? Hati ni, okey. Asid amino akan disintesis menjadi protein plasma dan juga enzim. Okey, nampak tak, protein plasma dan juga enzim. Asid amino yang berlebihan yang tak boleh disimpan badan akan mengalami proses pendiaminaan. Maksudnya nak buang asid amino berlebihan. Apabila bekalan glukosa tidak mencukupi, hati akan menukarkan asid amino kepada glukosa. So, awak tengok kat sini, alright. Apa pula kita tengok nasib glukosa? Marilah kita tengok nasib glukosa. Apa yang terjadi? Glukosa ni, bila dekat hati, apa yang berlaku? Glukosa ni akan digunakan untuk respirasi sel, untuk menghasilkan tenaga. Tapi tak semua glukosa tu kita gunakan dalam proses respirasi sel kan? So, ada glukosa berlebihan. Glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen. Okey, alright. So, dekat hati, awak bayangkan dekat hati dia berlaku. Kalau untuk glukosa, okey, tengok kalau hati, glukosa, okey, akan digunakan untuk respirasi sel. Respirasi sel. Allah, respirasi sel. Habis respirasi sel. Okey, dan juga dia akan disimpan menjadi glycogen. Respirasi sel kan ditukar menjadi glycogen. Okey, ni nampak tak? Glycogen simpanan. Alright. So, asimilasi kedua. Okey, tadi asimilasi berlaku kat hati kan? Okey, kan asimilasi berlaku dua tempat. Okey, kemudian dia akan berlaku kat mana pula? Lepas hati pergi kat mana? Asimilasi akan berlaku di sel. Dekat sel ni, awak nampak kat sini, asid amino akan digunakan untuk mensintesis protoplasma. Apakah itu protoplasma? Protoplasma tu adalah untuk menghasilkan nukleus dan juga plasma, sitoplasma. Right. Dan juga fungsi asid amino untuk membaiki tisu yang rosak dan juga menghasilkan untuk sintesis hormon dan enzim. Kalau glukosa, okey, asimilasi dekat sel, dia nak buat apa glukosa ni? Dia akan digunakan dalam proses respirasi sel untuk menghasilkan tenaga. Dan sama juga macam kat hati, glukosa berlebihan akan ditukar menjadi glycogen, tapi ini disimpan di otot. Okey. Now, nampak tak ini tadi? Nampak tak? Yang ini dia sebut asid amino, dia tak sebut protein. Yang ni dia sebut glukosa, dia tak sebut karbohidrat. Kenapa ni tadi? Dia yang ini, lipid ni kita sebut lipid. Kenapa kita tak sebut dia asid lemak dan juga glycerol? Sebab tadi dia dah mengalami kondensasi. Right. So, apakah fungsi lipid? Apakah guna lipid? Lipid akan disintesis menjadi fosfolipid kolesterol untuk membina plasma, dan lemak berlebihan akan disimpan dalam tisu adipos yang terdapat di bawah permukaan kulit. So, kalau keadaan kurang glukosa, okey, lemak ni akan digunakan untuk mengoksidakan tenaga. So, kesimpulannya, alright, dalam proses asimilasi, tadi kita dah cakap pencernaan, kesimpulannya pencernaan. Okay, kita tengok cerita nasib dari pencernaan adalah karbohidrat. Proses karbohidrat akan dipecahkan menjadi glukosa. Protein akan dipecahkan menjadi asid amino. Lemak akan dipecahkan menjadi asid lemak dan glycerol. Okey, pencernaan ni episod dia panjang sikit. Ingat tak? Ni refresh balik tau. Dia berlaku kat mulut. Ending dia dekat ileum. Mulut ni yang esophagus, lepas mulut esophagus, lepas esophagus perut, lepas perut duodenum, lepas duodenum dia pergi ke ileum kan, ending dia. So dekat ileum ni pula, apa yang berlaku kat ileum? Proses seterusnya adalah episod kedua adalah, ingat tak episod kedua apa?
penyerapan. Okey, ini berlaku kat mana? Ni dah ending ileum kan? Dekat ileum, tapi to be spesifik dekat mana? Dekat villus. Kenapa villus? Sebab villus ni ada KD, kapilari darah, dan juga lakteal. Okey, refresh balik tau. Dekat kapilari darah, apa yang akan menyerap masuk? Nutrien apa yang menyerap masuk? Sini adalah glukosa plus AA, asid amino. Lakteal adalah asid lemak, AL dan juga glycerol. Okey. Episod ketiga. Sorry ni dah nak habis bateri ni. Glycerol. So, episod ketiga. Okey, episod ketiga adalah asimilasi. Kalau awak perasan, proses asimilasi ni adalah makanan yang ringkas ni semua akan jadi kompleks balik. Maksudnya glukosa ni boleh jadi glycogen. Lemak ni boleh jadi fosfolipid. So, proses asimilasi ni kesimpulannya adalah proses makanan nutrien yang ringkas tu akan menjadi sebahagian daripada badan atau akan menjadi molekul kompleks balik. Dia akan jadi benda lain. Glukosa akan jadi glycogen, and then asid amino akan jadi protoplasma, asid amino akan menjadi hormon atau enzim, lemak akan jadi fosfolipid dan glycerol. So asimilasi ni macam dia jadi kompleks balik. Cerita drama kan, drama dia. So awak bayangkan episod 3 asimilasi, dah elok-elok glukosa tu kecil, nasi glukosa ni digunakan sebagai apa? Dia akan digunakan menjadi tenaga. Glukosa berlebihan akan digunakan akan disimpan sebagai glycogen. So, endingnya kat situ. So, endingnya awak dah tahu apa yang terjadi pada glukosa, apa yang terjadi pada asid amino, apa ending yang terjadi pada asid lemak dan juga glycerol. So, ending kat situ. Tapi ada episod 4. Alright. So, dalam cerita-cerita, kita mesti nak tahu apakah yang jadi benda orang yang tak baik dalam kes dalam drama-drama. So, katakanlah apakah proses drama keempat. Okey. Drama keempat, sebenarnya drama keempat adalah penyahtinjaan. Okey. Nah, apakah dia itu proses penyahtinjaan? Penyahtinjaan adalah proses apabila bahan yang badan kita tak perlu, bahan yang tidak tercerna oleh usus kecil, terutamanya serat, fiber, akan memasuki kolon secara peristalsis. So, bahan-bahan yang toksin dalam badan kita perlu keluar daripada badan kita. So, contoh-contohnya adalah sisa makanan tidak tercerna, pigmen hempedu, sel epitelium dan juga bakteria. Ini adalah bahan tinja awak. Okey, bahan tinja awak sebenarnya mengandungi ini, feces. Alright. So, bahan tinja ni sebelum awak terasa macam nak pergi toilet tu, buang air besar kan? Dia akan disimpan kat mana? Dia akan disimpan di rektum. So, usus besar kita bahagian paling akhir sekali, ending tu, kita kenali dia sebagai rektum. So, dekat sini ada banyak mikroorganism yang baik. Okey, contohnya adalah, ini nama pendek dia E. coli tu sebenarnya. E. coli, apakah fungsi dia? Mensintesis vitamin B dan juga K. Alright. So, ini adalah fungsi usus besar. So, fungsi usus besar selepas penyerapan nutrien di ileum selesai, yang baik-baik tadi akan pergi ke hati, ke sel untuk proses asimilasi. Yang tak elok atau yang tak diperlukan badan, dia akan pergi ke episod 4, which is penyahtinjaan. Dia pergi mana lokasi dia? Dia berlaku di usus besar. So, makanan yang tak tercerna, yang sel-sel mati ni akan bergerak ke usus besar. Bahagian mana? Bahagian rektum. Ni akan keluarlah. Okey. So, awak punya feces atau bahan tinja awak terdiri daripada apa? Tadi dah cakap. Dia adalah terdiri daripada sisa makanan tidak tercerna. Ini tinja. Pigmen hempedu dan sel epitelial dan juga bakteria. So, itu sahaja. Ingat, episod ni ada berapa? Ada 4. So, awak kena fahamkan pencernaan. Lepas tu, awak fahamkan penyerapan nutrien. Lepas tu, episod 3 apa? Alright, asimilasi. Okey, asimilasi. Dan ending sekali adalah penyahtinjaan.
tinjaan. Just ingat, pencernaan berlaku kat mana? Semua yang flow dia tu daripada mulut, esophagus, perut, perut, Allah, duodenum, duodenum, dan endingnya adalah di ileum. Okey. Kalau penyerapan nutrien berlaku kat mana? Dia berlaku di ileum bahagian mana? Berlaku di vilus. Kenapa vilus? Sebab ada dua bahagian, which dia ada kapilari darah dan juga laktil. Kalau asimilasi berlaku di mana? Berlaku dua tempat, which is hati dan juga sel. Ini asimilasi tadi saya kata apa adalah proses nutrien yang ringkas, nutrien ringkas akan menjadi kompleks semula, akan jadi bahan lain. Macam contoh saya kata asid amino boleh jadi protoplasma atau hormon. Okey, kalau penyah tinjaan yang tak perlu, toksin kena keluar daripada badan kita. Okey, so melalui proses penyah tinjaan ni berlaku di mana? Dia berlaku di usus besar. So, itu sahaja. Kita ada 4 episod dan kena fahamkan episod tu one by one, step by step. Tak boleh jump. Kena faham perkara pencernaan dulu. Episod 1, episod 2 adalah penyerapan, episod 3 adalah asimilasi dan final episod sebenarnya adalah penyah tinjaan. Tapi sebenarnya asimilasi penyah tinjaan ni berlaku serentak. Maksudnya makanan-makanan kalau perlu dia akan pergi melalui proses asimilasi, yang tak perlukan oleh badan dia akan melalui proses penyah tinjaan. So itu sahaja.